اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ightasala yawm al-jum'ah ghusl al-janabah thumma rah فكأنما قرب بدنه ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر أو كما قال hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, barang siapa yang mandi pada hari Jumaat, barang siapa yang mandi sebelum pi sembahyang Jumaat, ghuslal janabah, yang mandi itu mandi yang sempurna seperti mandi wajib, summa rah, yang kita pergi Mekah tapi beli barang di kedai Arab, kita tanya dia berapa duit, dia kata 15 rial. Kita minta ke dia 5 rial, kita minta, dia kata 15 rial, kita minta 5 rial. Rah, dia kata, kan? Orang pergi Mekah familiar dengan dua perkataan ni. Apa dia? Rah, satu lagi tarik. Dia tak erti Arab pun, dia balik dia erti dua ni. Rah maksud dia apa? Pi. Setelah hadis ni dia kata, Nabi SAW bersabda, Nabi kata, barang siapa yang sebelum pi sembahyang Jumaat dia mandi dengan mandi yang sempurna, yang mandi itu seperti ghuslal janabah, seperti mandi janabah, mandi wajib, summa rah, kemudian dia pi masjid, faka'annama qarraba badana, kalau dia pi tu pi orang yang paling awal, maka pahala dia pi masjid hari Jumaat paling awal itu seperti orang yang korban seekor unta. Hari Jumaat ni Sayyidul Ayyam Al-Usbu'. Nabi kata dia adalah penghulu kepada 7 hari ada ni. Dia penghulu hari. Sesuai dengan Nabi SAW kata dia ni Sayyidul Ayyam, dia ni ketua kepada segala hari, maka dia ada keistimewaan dia. Antara istimewa hari Jumaat itu ialah apabila kita orang lelaki-lelaki nak pergi sembahyang Jumaat ni, kita start dengan kita mandi, bagi bersih badan, bagi elok-elok semua, kemudian kita pi, dan kita merupakan orang yang awal-awal pi. Pahala kita pi awal itu seperti pahala orang yang korban seekor unta. Nabi kata, wa man raha fi sa'ati tsaniyah, Nabi kata siapa yang pergi masjid pada saat yang kedua. Dia tidak jelaskan yang kata saat kedua tu bila, tapi daripada mula kawan yang mula pi sampailah kepada sebelum imam naik atas mimbar, dia pecah masa ni kepada 5 masa. Bila betul-betul sempadan masa tu, Tuhan aja yang tahu. Kita tak payah duduk fikir ni sempadan masa pertama ni bila sampai bila, sempadan masa kedua ni bila sampai bila. Tak usah duduk fikir yang tu. Fikir nak pi awal, sudah.
Maka Nabi SAW kata, barang siapa yang pi ke masjid hari Jumaat, nak sembahyang Jumaat itu, dia jatuh dalam sa'ah as-saniyah. Dia jatuh di dalam masa yang kedua. Faka'annama qarraba baqarah. Dia macam satu orang yang korban lembu, pahala dia. Wa man raha fi sa'ati as-salisah faka'annama qarraba kabshan aqran. Nabi kata barang siapa yang pergi ke masjid nak sembahyang Jumaat itu, dia dapat fasa yang ketiga. Dia seperti orang yang korban kambing yang bertanduk. Dia kata. Wa man raha fi sa'ati ar-rabi'ah faka'annama qarraba dajajah. Orang yang pergi pada masa yang keempat, dia macam orang yang korban sekong ayam. Nampak tuan-tuan? Pahala dia makin duk kecil. Dan Nabi kata wa man raha fi sa'atil khamisah. Siapa yang pi nak sembahyang Jumaat ini, dia masuk dalam fasa yang kelima, faka'annama qarraba baydah. Dia macam orang yang sedekah sebiji telur ayam. Telur ayam ori punya, bukan yang tiruan. Dia dapat pahala tu. Fa iza kharajal imam, Nabi kata apabila imam dah keluar untuk nak baca khutbah, hadarat al malaikah, malaikat tutup buku dah. Malaikat yang duk tunggu, duk bagi pahala orang mai awal ni macam korban seekor unta, orang yang mai fasa kedua macam korban seekor lembu, orang yang mai fasa ketiga macam korban seekor kambing, orang yang mai masa keempat macam korban seekor ayam, orang yang mai fasa yang kelima macamlah dia sedekah sebiji telur. Malaikat tutup buku. Bila imam mai naik atas mimbar saja, Nabi SAW kata hadarat al-malaikah, malaikat sudah hadir di dalam jemaah semayang, yastami'una dzikr, malaikat ready untuk nak mendengar khutbah dibacakan. Maknanya kalau selama ni kita duduk pergi masjid semayang jemaat, kita ni kira duk ambil last punya. Kita sampai ni kira bukan dah berapa minggu dah, bukan dah berapa bulan dah, berapa tahun dah, kita macam tu ya, maintain. Kita istiqamah. Kita istiqamah dengan apa? Dengan pergi lambat. Kita nanti sampai, kita nanti parking apa semua, elok jalan mai kat tangga ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, qamat. Kita pun alhamdulillah cantik. Tak cantik tuan-tuan. Tak cantik. Kita tak dapat apa dah. Kalau kita main awal pada tu pun, tapi khatib dah start khutbah, malaikat sudah tak tulis dah pahala besar yang sepatutnya kita dapat. Kalau sekiranya kita rebut peluang tu, malaikat dah tak tulis dah. Kita cuma dapat pahala semayang jemaat, tapi kita tak dapat pahala-pahala ekstra yang dijanjikan oleh Nabi SAW. Di dalam sebuah hadis lain, riwayat daripada Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Tuan-tuan, Salman Al-Farisi, hadis ada. Nabi mengiktiraf Salman Al-Farisi sebagai Ahlul Bait. Salman Al-Farisi tak ada darah Nabi. Dia terkeluar terus dan dia bukan orang Arab. Tapi istimewanya Salman Al-Farisi ni apa dia? Apabila Nabi SAW sebut bahawa Salman ini daripada ahli keluarga aku, Nabi kata, maka hadis Nabi itu disepakati oleh ulama hadis semua bahawa Salman Al-Farisi termasuk di dalam senarai Ahlul Bait. Riwayat daripada Salman Al-Farisi, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ightasala yawmal jum'ah wa tatahhara bimastata'a min tuhrin summa dahana aw massa min tibin summa raha falam yufarriq baina ithnaini fasalli ma kutiba lahu summa idza kharaja al-imam ansat ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ati al-ukhra atau kama qala, hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Daripada Salman Al-Farisi, kata dia, Nabi SAW bersabda, siapa yang mandi sebelum pergi sembahyang jemaat dan dia bersuci semampunya. Makna kata dia mandi itu mandi yang elok. Dia bersuci dengan sebaik-baiknya. Summat dahana au massa min tibin. Kemudian dia lumuk, dia sapu di badan dia wangi-wangian. Dia pakai di badan dia minyak atar, wangi-wangian. Summa rah. Kemudian baru dia pergi masjid.
Falam yufarriq baina itsnaini, bila sampai di masjid pula dia tidak memisahkan di antara dua orang. Dia sampai orang dah ada ramai dah, orang dah duduk dalam saf dah. Dia tak pi kacau orang yang duduk dalam saf tu. Kan kita duduk tengok selalu orang nanti mai, dia mai lambat dia nak duduk depan. Dia nanti mai, dia nanti cuit bawa orang duduk lalu. Lalu tu dianggap memisahkan di antara dua orang. Itu semua merugikan kita. Ini amalan biasa. Tuan-tuan pergi masjid mana pun, ini satu pemandangan biasa. Orang mai lambat nak pergi duduk depan. Lagi cantik apa? Dia mai lambat, khatib baca khutbah dah nak habis dah khutbah pertama, dah nak break dah dia antara dua khutbah. Dia baru mai, dia pergi sembahyang depan membar betul-betul. Ada ayat macam ni. Dan kita tengok tiap-tiap minggu dia ada buat macam tu. Berasa macam nak rongkai serban, nak pergi jerat tengkok dia. Ini hadis sudah bagi tahu kalau sekiranya dia nak janji pahala besar, jangan buat macam tu. Kita mai tang mana kita boleh duduk, kita duduk. Pasal apa? Yang Islam larang kita, bila kita mai lambat, kita pergi duduk belah orang ramai nak pergi depan tu, dilarang. Pasal apa? Pasal itu perbuatan yang menyakitkan hati orang. Orang sakit hati dengan perbuatan kita tu. Menyakitkan hati orang, mengurangkan pahala. Maka disebut di dalam hadis ni, Nabi SAW kata, dia mandi seelok-eloknya, kemudian dia sapu wangi-wangian di badan dia, kemudian dia pergi masjid, jangan dia pisahkan orang yang doa ada awal dah ni, fasalla kama kutiba. Kemudian dia semayang sunat tahiyatul masjid 2 rakaat sebagaimana yang disuruh oleh agama. Summa iza kharajal imam, apabila imam keluar untuk baca khutbah, ansat, dia diam. Dia bagi perhatian kepada isi khutbah yang disampaikan. Kalau dia buat macam ni, ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra. Allah Subhanahu wa taala janji Allah akan ampunkan dosa dia di antara jemaat tu dengan jemaat hak nak main. Allah ampunkan dosa dia daripada jemaat tu sampai jemaat hak nak main tu. Begitu. Hadis itu hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Dan sebuah hadis lain pula dia mai daripada Abu Zar radhiyallahu anhu. Dia kata an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man irtasala yaumal jum'ah fa ahsana al-ghusl. Barang siapa yang mandi sebelum pergi sembahyang jemaat dan dia mandi bagi elok. Dia mandi ni dia tak mau mandi cincai-cincai, dia mandi bagi sempurna. Summa labisa min salihi thiyabi. Kemudian dia pakai pakaian hak paling elok yang ada di rumah dia. Ni tuan-tuan yang kata hari Jumaat ni istimewa dia macam tu. Sudah dia mandi bagi elok, dia pakai pakaian, Nabi kata summa labisa min salihi thiyabi. Pakai pakaian hak paling elok yang ada dalam simpanan dia. Summa massa min duhni baiti ma kutiba. Kemudian lumuk minyak wangi. Summa lam yufarriq baina itsnaini. Kemudian mai masjid, tak mau pisah orang yang dah duduk lama daripada dia. Kaffarallahu anhu ma bainahu wa bainal jum'ah. Sekali lagi Nabi kata apa? Dikifaratkan dosa dia di antara jemaat tu dengan jemaat nak main. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hadis itu hadis riwayat Imam Ahmad. Di dalam sebuah hadis lain riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawadda fa ahsana alwudu summa atal jumu'ah fadana wastama'a wa ansat ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'ah wa ziyadatu 3 ayyam wa man massal hasa faqad lagha atau kama qala. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ambil ayat semayang di rumah dan dia ambil ayat semayang tu elok-elok, summa atal jum'ah, kemudian dia mai ke masjid nak semayang jemaat, fadana, dan dia mai ambil tempat yang dekat dengan mimbar, wastama'a, bila khutbah jalan dia pasang telinga dengar,
wa ansat, dan dia diam tak bercakap apa selama khutbah duk berjalan, ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ah, Allah ampun dosa dia daripada jemaat tu sampailah jemaat nak main tu. Tambah lagi, Nabi kata wa ziyadatu salasati ayyam, Allah tambah lagi pahala 3 hari lagi. Maksud dia apa tuan-tuan? Jemaat ke jemaat sudah 7 hari. Jemaat sampai ke Khamis, tak masuk Jumaat sudah 7 hari. 7 plus lagi 3. Jadi berapa? Jadi 10. Kalau 10 itu, tiap satu kebajikan itu Allah bagi 10 pahala, dia sudah dapat 100 pahala kebaikan. Dan Nabi SAW kata, وَمَنْ مَسَّ الْحَصَى فَقَدْ لَغَى, barang siapa yang masa khutbah duk jalan, dia duk ralik main batu. Al-hasa maksudnya batu kecil-kecil. Dia duk main. Maksud hadis ni apa dia? Dia tak fokus. Itu maksud dia. Dia tak fokus. Setengah orang dia guna hadis ni, dia kata tak boleh tarik tasbih. Dia kata. Dia guna hadis ni. وَمَنْ مَسَّ الْحَصَى فَقَدْ لَغَى, barang siapa yang dia duk main al-hasa, batu kerikil, batu kecil-kecil ni, maka lagalah jemaat dia. Maka dia kata main batu kerikil tu main tasbih, dia kata. Dia kata maka tasbih tu tak boleh. Tasbih tu menyebabkan lara jemaat, dia kata. Ada satu pandangan yang kata macam tu. Itu tafsiran dia. Okey. Jadi kalau dia nak guna tafsiran ni, nak bercekak leher dengan orang, tak bagi orang pakai biji tasbih, bagi saya itu tidak wajar. Bagi saya itu tidak wajar. Okey, walaupun biji tasbih ni tak ada pada zaman Nabi, tapi benda tu diadakan pada zaman hari ini dan dia tak mengganggu ibadah apa-apa pun. Bahkan setengah orang yang dia menjadikan amalan dia bila dia zikir, dia duk tarik tasbih, dia kata ustaz, saya rasa lebih khusyuk apabila saya berzikir pakai tasbih. Saya rasa lebih khusyuk berbanding dengan saya tak pakai tasbih, tak pakai biji tasbih tu, saya pakai jari ni duk kira, saya selalu jadi confused, dia kata. Nak pi 33 tu, habis satu round 3 kali 5 15, 2 round 30, main lagi 3 33, kan? Bila main lagi 3 dia duk lajak lagi, dia duk pi, dia lagu tak mau habis pula. Lagu duk subhanallah semua dah 33 dah, dia duk ingat baru first round, second round. Awak subhanallah lama sangat dia menghadapi masalah tu. Maka dia kata apabila dia berzikir, dia pakai biji tasbih ni, dia pun sampai tahap okey 33, dia rasa dia lebih tenteram. Masya-Allah, tafadhal. Buat apa yang nak pergi bertengkang pasal biji tasbih tu? Pasal apa? Pi marah kawan hak tak berzikir tu lagi baik daripada marah kawan hak duk berzikir pakai biji tasbih. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Itu tafsiran. Itu tafsiran dan itu terlahir daripada pendapat ulama-ulama. Kita nak pakai, kita pakai, kita tak pakai, kita jangan peleceh orang. Itu aja cerita dia. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Apapun hadis ni bukan dia nak cerita pasal al-hasa tu, tapi dia nak cerita kata jangan buat sebarang benda yang boleh menghilangkan fokus kita kepada jemaat ni, kepada khutbah jemaat ni. Itu yang dia nak tekankan. Apa juga benda yang kita buat yang boleh melarikan kita daripada dengar isi khutbah, itu hendaklah dielakkan. Bukan pasal duk main biji tasbih aja, kadang dia duk main kapet sejadah ni pun boleh tak dengar juga. Dia lagu duk kutip habuk pula, dia tak dengar isi khutbah. Biasa jadi tak dekat tuan-tuan? Janganlah anggur buat golek tak biasa kata. Kau orang lain dia jadi. Dia lagu duk kutip habuk. Tak lagi lagu duk cakap pula. Nu khutbah nu duk cakap apa, duk cerita apa, dia tak fokus ni, dia ditarik tumpuan dia ke benda lain. Itu juga dia anggap sebagai apa? Waman masal hasa. Dia lari fokus daripada mendengar khutbah. Maka orang yang macam ni apa dia? Nabi kata faqat lagha, sia-sia jemaat dia. Pasal apa sia-sia? Pasal dia tak dapat manfaat daripada khutbah yang disampaikan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kalau hendak kita senaraikan 5 hadis, 4 hadis yang kita baca tu, kalau nak kita senaraikan apa yang kita nak buat pada hari Jumaat, ialah yang pertama berdasarkan hadis tadi, mandi dengan mandi yang sempurna. Itu satu. Ni kalau kita nak ambil pahala apa? Pahala Allah ampun dosa kecil kita daripada jemaat ni sampai jemaat akan datang. Senarai ni hendaklah dipatuhi.
Apa dia? Yang pertama, mandi sebelum sembahyang jemaah. Mandi itu pula hendaklah mandi dengan mandi yang paling baik. Dia kata mandi yang paling sempurna. Yang kedua, dia kata pakai pakaian yang terbaik yang ada di rumah kita. Kalau jubah yang kita pi haji, pi umrah dulu kita beli, tak nak pakai, hari Jumaat pakai. Pakai tu dia berasa steady sikit. Nak main sembahyang Jumaat ni. Sembahyang Jumaat ini raya mingguan kita. Raya mingguan kita, semua orang satu karya, semua pakat mai berimpun. Hari itu kita pakai bagi elok. Pasal apa? Nabi suruh kita buat macam tu. Yang ketiga, pakai wangi-wangian, dia kata. Yang keempat, dia kata wuduk dulu sebelum keluar daripada rumah. Yang kelima, keluar awal ke masjid. Yang keenam, jangan pisahkan jemaah hak ada di awal daripada kita ni, jangan kita pisahkan dia. Yang ketujuh, solat tahiyatul masjid, jangan kita tinggal. Yang ke-8, masa khutbah, kalau boleh paling hampir kita boleh duduk dengan khatib, kita duduk supaya lebih dekat, lebih fokus kita kepada khutbah yang disampaikan. Yang ke-9, dengar isi khutbah itu baik-baik. Dengar isi khutbah yang disampaikan itu dengan sebaik-baiknya. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Rashid radhiyallahu anhu, kata dia, khatabana Ammar bin Yasir fatajawwaza fi khutbatih faqala lahu rajul min Quraisy laqad qulta qawlan shifaan falau annaka atalta. Qala Ammar inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an nutila al-khutbah atau kama qala. Hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal di dalam musnad dia. Daripada Abi Rashid, dia kata satu hari Ammar bin Yasir baca khutbah Jumaat. Satu hari Ammar baca khutbah Jumaat. Fatajawwaza fi khutbatih. Khutbah dia ringkas aja. Ammar satu sahabat Nabi yang ada nama, tuan-tuan. Dia bukan sahabat biasa. Dia sahabat Nabi yang ada nama. Siapa dia bapak dia? Bapak dia Yasir. Siapa dia Yasir ni? Oh, kena dera teruk pada zaman awal Islam. Ammar ketika dia menyampaikan khutbah, fatajawwaza fi khutbatih. Khutbah dia ringkas aja. Faqala lahu rajul min Quraisy. Bila dia habis khutbah, dia turun sembahyang jemaat. Bila habis sembahyang jemaat, ada satu orang laki-laki Quraisy mai jumpa dia. Kata laki-laki ni, laqad qulta qawlan shifaan. Dia kata, hang punya khutbah tadi jadi penawar kepada aku. Syifa. Isi khutbah hang tadi betul-betul menyentuh aku. Penyampaian hang di dalam khutbah tadi betul-betul sampai ke hati aku. Dia kata. Dalam bahasa hari ni orang kata dia impress. Dia rasa teruja dengan isi khutbah tu. Dia rasa dia dapat something lain daripada yang dia duk dengar selalu-selalu. Bila laki-laki Quraisy ni rasa macam tu, dia terus pergi bagi tahu dekat Ammar. Dia kata, wahai Ammar, dia kata, laqad qulta qawlan shifaan. Kata-kata kamu di dalam khutbah tadi betul-betul menjadi penawar kepada aku. Falau annaka atalta. Dia kata, kalaulah hang panjang sikit, cantik lagi. Nampak tuan-tuan? Beza dengan kita. Kita hari ini kalau terpanjang, orang nak maki kita. Kita kalau terpanjang, mereka duduk kepai sejadah nak punggai kita. Kita kalau panjang, kita kena sumpah seranah satu masjid, sumpah seranah kita. Mereka kata 5 perut 3 serangkai. Dia kata siapa baca khutbah hari ni? Hari ni siapa lagi dia ni lah 5 perut 3 serangkai. Mereka puh kat kita macam tu. Pasal apa? Pasal isi khutbah kita tak ada apa. Tarik masa sampai pukul 2 suku. Mau orang tak jadi 3 suku. Sedangkan Nabi SAW habaq lagu lain. Sahabat-sahabat Nabi yang cerdik, yang reti, yang faham agama tak buat macam tu. Contoh dia apa? Contoh dia Ammar bin Yasir. Dia bagi satu khutbah yang cukup pendek. Yang khutbah dia itu short but sweet. Orang putih kata. Ringkas tapi orang teringat seminggu isi khutbah dia. Sampai minggu depan khatib lain naik, orang hak duk dengar ni kata, tak boleh lawan hak minggu lepas. Dia punya isi khutbah tu macam tu punya doa dah.
Bila Ammar bin Yasir habis khutbah turun, orang main jumpa dia. Dia kata, Ammar, hang punya cakap dalam khutbah tadi jadi penawak dekat aku. Aku rasa apa yang hang sampaikan tadi jadi ubat kepada aku. Kalau hang panjang sikit lagi, cantik, dia kata. Faqala Ammar, apa Ammar kata? Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an nutil al khutbah. Ammar kata, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang khutbah itu dipanjangkan. Pasal apa tuan-tuan? Pasal orang yang mai semayang ni tak tahu apa hal yang ada kat dia. Ada di kalangan yang mai semayang ni tak sihat pun ada. Ada yang mai semayang ni uzong pun ada. Ada hak mai semayang ni ada keperluan di rumah nak kena balik cepat pun ada. Ada yang mai semayang ni saat lagi nak naik kapal terbang, nak pergi Kuala Lumpur, nak pergi London ke mana ke pun ada. Jadi dengan kerana boleh satu khatib 5 purut ni, apa jadi kepada hamba Allah yang banyak urusan ni? Tergendala habis semua. Boleh tak dia bangkit balik sebelum sembahyang Jumaat? Tak boleh. Khutbah Jumaat dia tak macam kuliah kita. Kuliah kita ni kalau kata panjang sekali lagi, jangan kata saya 5 purut. Kuliah kita ni kalau panjang sekali lagi, tuan-tuan dipersilakan balik. Tuan-tuan boleh pergi semayang di masjid lain, tuan-tuan boleh balik semayang di rumah, tak jadi satu masalah. Tapi Jumaat boleh tak boleh? Tak semayang Jumaat kita nak bangkit balik? Tak boleh. Oleh kerana semayang Jumaat ni satu semayang yang mengikat orang. Orang terpaksa kena tunggu. Kalau mai khatib 5 purut pun dia kena tunggu juga. Jadi kerana tu Nabi SAW naha an nutil al khutbah. Nabi melarang khatib memanjangkan isi khutbah. Tuan-tuan boleh faham benda ni? Ini Islam, tuan-tuan. Dia meraihkan keperluan semua orang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sebuah hadis riwayat daripada Ibni Umar radhiyallahu anhuma, kata dia anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza na'asa ahadukum yaumal jumu'ah falyatahawwal min majlisihi zalik, atau kama qala. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi daripada Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata idza na'asa, apabila seseorang kamu mengantuk yaumal jumu'ah, sedangkan khatib tengah duk khutbah, mengantuk. Ada satu orang hantar email mai kat saya, hantu pun sembahyang Jumaat, dia kata. Dia hantar satu email, hantu pun sembahyang Jumaat. Kemudian dia buat attachment gambar. Saya pun klik buka lah gambar tu. Gambar satu orang duk dengar khutbah Jumaat. Dia ambil gambar pakai handphone dia daripada belakang. Dia ni pun sembahyang pun lara juga ni. Tadi kata main batu lara, dia ni duk main handphone. Lara juga dia ni. Tapi dia ambil gambar daripada belakang. Satu jemaah waktu khutbah, lena kepala duk tunduk dulu tu. Jadi bila dia snap gambar daripada belakang, nampak orang tak ada kepala. Kepala duk dulu tu, dia ambil daripada belakang, jadi tak ada kepala. Dia kata hantu ada dalam sembahyang Jumaat, dia kata. Kan? Ada juga orang jadi dia kerja hidup buat macam ni. Lepas tu hantar, dan saya lah salah seorang penerima bertuah kepada email yang dia hantar ni. Kan? Hantu sembahyang Jumaat, dia kata. Baik, Nabi kata apa bila jadi macam ni? Tuan-tuan tengok yang kata Islam, tuan-tuan, benda ni apa? Kecil aja kita kata. Ada dalam Islam. Nabi kata idza na'asa ahadukum yaumal jumu'ah, apabila seseorang kamu mengantuk waktu khutbah Jumaat, falyatahawwal min majlisihi zalik. Nabi kata bangkit, ubah tempat, pergi duduk tang lain. Ada hadis rupanya tentang benda ni. Barang siapa yang khutbah duduk jalan, dia mengantuk sangat, kepok kepala ni sampai daripada meletup sampai tak meletup punya duduk kepok ni, nak bagi hilang mengantuk, dia tak mau hilang juga. Nabi kata apa? Falyatahawwal, hang pindah min majlisih, daripada tempat duduk tu pindah duduk tang lain. Bangkit, bila bangkit berjalan, urat kita cekang balik, darah dia sekelip balik dalam badan kita. Hopefully, mudah-mudahan mengantuk tu hilang ataupun mengurangkan mengantuk. Rupanya benda ni diberitahu oleh Nabi SAW di dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita ambil himpun semua hadis yang kita baca ni, kita pilot jemaat kita yang kita duk jumpa tiap-tiap minggu ni, kita pilot. Pasal apa? Pasal tidak ada manusia yang hak dia duk buat tu elok belaka. Tak ada.
Kita ni selagi nama kita manusia, selagi itu ada ruang untuk diperbaiki. Cuma nak perbaik itu biarlah menepati Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 19. Bahrul Mazi jilid 19 muka surat 169. Bab ma jaa fi tawqit fi taqlimil azfar wa aqdhi syarib. Itu tajuk baru, tajuk yang datang pada menyatakan hadis yang menunjukkan mewaktukan buang kuku dan juga gunting misai. Adakah Islam menentukan waktu yang tertentu untuk potong kuku, untuk buang misai? Adakah ada hari dia, ada waktu dia, berapa lama sekali kah, macam mana? Ketahuilah saudaraku, sesungguhnya membuang kuku dan juga menggunting misai itu ditentukan oleh syarak akan waktunya. Dia kata ada hadis. Ada hadis yang Nabi sebut dia punya time dia. Tauqid daripada perkataan waktun, mewaktukan masa. Ada hadis dia kata. Yakni apabila cukup bilangan hari sebanyak yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dibuanglah kuku dan diguntinglah misai. Ada hadis yang Nabi bagi tahu berapa lama sekali. Bermula hukum yang demikian itu bukannya wajib dan bukannya sunat, tetapi harus sahaja. Kadang-kadang hadis ni tidak semua benda yang hadis tu sebut menunjuk kata wajib. Kadang-kadang tidak semua yang hadis tunjuk menunjuk kata sunat. Kadang-kadang benda tu harus. Contoh, kita baca hadis, tengok Nabi biasa minum sambil berdiri. Kita jangan salah compute. Ada hadis Nabi minum berdiri, kita terus buat kesimpulan kata minum berdiri itu sunnah. Bukan. Dan jangan salah faham. Hadis tu sekadar nak bagi tahu dekat kita bahawa minum berdiri itu tidak haram. Dan Nabi buat tu sekali dua kali aja, dan sebab-sebab yang tertentu. Jadi kita kena faham benda tu. Jangan kata jumpa ni sunnah ni. Minum berdiri ni sunnah, dan buat kenduri tak bagi bangku kat orang. Suruh semua orang makan sambil berdiri, minum berdiri. Pasal apa? Pasal jumpa hadis kata Nabi minum berdiri. No. Hadis tu nak bagi tahu kata harus perbuatan itu dan tidak haram. Okey, sama dengan cerita hadis tentang waktu untuk potong kuku, untuk gunting misai. Dia bukan nak menunjuk kata benda tu wajib ataupun benda tu sunat. Mematuhi waktu tu wajib ataupun sunat. No, dia kata kita mengikut waktu itu harus sahaja. Dia kata. Baik, dan yang lebih utama juga, kalau kita boleh ikut waktu tu, itu bagus, dia kata. Tak, jangan kata wajib, jangan kata sunat. Itu garis panduan sahaja. Begitu. Baik, maka jikalau dilebihkan masa ataupun hari untuk memotong dan membuangnya, ataupun dikurangkan masa itu harus juga. Kalau Nabi kata every 40 days, kata tak, dalam 40 hari mesti kena gunting misai, mesti kena potong kuku. Tak mesti on the dot 40 hari baru kita buat. Kita boleh buat awal daripada tu, kita boleh terlebih sikit masa daripada tu. Tak salah semua sekali. Yang penting apa? Potong benda tu. Baik. Dia kata dan ada pun syarak menentukan. Dan diketahuikan benda ini daripada hadis At-Tirmizi. Kata dia an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala waqata lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qassa syarib wa taqlimul azfar wa halqal 'anah wa natfal ibt wa yutraku aktsara minal 40 yawman. Nabi sebut macam tu. Apa dia? Diriwayatkan daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama dia Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata dia telah ditentukan waktu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk satu, gunting misai, yang kedua potong kuku, yang ketiga mencukur bulu ari-ari, yang keempat mencabut bulu ketiak, supaya perbuatan itu tiada dibiarkannya lebih daripada 40 hari. Nabi bagi satu tempoh masa. The best is apa? Jangan lebih daripada masa tu. Potong kuku jangan sampai lebih 40 hari kuku tak potong, itu pengotok. Misai tak trim lebih daripada 40 hari, itu juga pengotok.
Bulu ketiak tak trim, tak potong, tak cabut, tak apa, dah setahun dah. Sampai jadi macam penyapu lidi. Bila buka, itu bukan kata pengotong, yang tu tak tahu nak kata apa kat dia ni. So benda-benda yang disebutkan ni, duk biak ni, tak potong, tak buang, tak apa, sampai jadi rimba, karut. Maka Nabi SAW dia kata apa? La yutrak akthar minal arba'ina yawman. Nabi kata jangan pi lebih daripada 40 hari. Sebelum 40 hari benda ni mau duk clear. Bahkan dia ada hadis mai apa? Cerita kata Nabi SAW, every Thursday Nabi potong kuku. Ada hadis mai kata Nabi every Friday Nabi potong kuku. Hadis dia ada Thursday, ada Friday. Apapun, baik Khamis, baik Jumaat, seminggu sekali. That is the best. Itu yang paling baik kalau boleh buat. Jangan pi lebih daripada 40 hari. Sebab itu dah terkeluar daripada adab Islam. Begitu. Baik. Masalah, dia kata buang kuku itu apa hukumnya? Baik, now dia nak bincang, dia kata kuku ni kalau kita buang ke atau kita nak simpan ke ni, apa hukum? Ada hukum ke tentang benda ni? Kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Ihya Ulumuddin, dan di dalam syarahnya, dia kata bermula membuang kuku itu ialah dengan mengerat kuku, iaitu sunnah juga. Imam Ghazali kata potong kuku, kerat kuku ni sunnah. Pasal Nabi buat, bukan saja Nabi buat, Nabi pesan pula suruh kita umat dia buat. Benda ni sunnah, dia kata. Kerana huduh rupa apabila panjang ia. Kuku duk taruh panjang-panjang, tak elok tuan-tuan, tak elok. Kita orang Islam, kadang-kadang dia saja buah jari kelingkin, dia taruh bagi panjang. Apa tak tahu, habuan operasi melombong ke apa tak tahu, tapi dia taruh satu jari, dia taruh satu kuku panjang. Ini bukan adab Islam. Dia kata tak mau macam tu. Dan serupa pada waktu itu dengan menatang. Dia ni lagi kasang ni, Syekh Idris Al-Marbawi tulis kitab ni lagi kasang. Dia kata apa? Orang hak jenis duk taruh kuku panjang ni macam menatang. Dia kata menatang ada duk potong kuku tuan? Tak ada. Siapa yang tak mau potong kuku, dia kata macam menatang. Dan pula jika dibiarkan panjang itu boleh menggariskan atau mencalarkan dan boleh memberi mudarat, maka itu lebih lagi. Di bawahnya pula terhimpun kotor-kotor, itu lebih lagi. Dia kata pengotoknya manusia ni. Dia tak potong kuku. Dengan kerana tak potong tu, dia mencederakan. Dia boleh cederakan diri dia, dia boleh cederakan orang lain pasal kuku panjang dia ni. Bahkan dia menyimpan kotor-kotoran di bawah kuku tu. Entahkan dia kata berjunub dan mandi junubnya tidak sampai air di bawahnya, maka sentiasalah ia nama berjunub jua. Yang ni takut. Yang ni takut. Takut apa? Dengan kerana kuku panjang tu kawasan yang wajib sampai ayang semayang, ataupun kawasan yang wajib sampai ayang apabila dia mandi wajib, sudah tak sampai ayang. Bila tak sampai ayang, ayat semayang dia tak sah. Bila tak sampai ayang, mandi wajib dia tak sah. Bila mandi wajib tak sah, bila ayat semayang tak sah, apa jadi? Ibadat yang bersangkut dengan wajib wuduk semua lingkup habis. Tuan-tuan bayangkan orang yang macam ni, dia mandi wajib tak sah, dia dalam keadaan berjanabah, dia dalam keadaan junub. Pergi Mekah pula buat haji. Cantik tuan-tuan. Pergi Mekah buat haji. Ni nak tawaf macam mana ni? Junub pun tak terangkat. Nak tawaf macam mana ni? Bila dia niat ihram saja, dia dah duduk dalam larangan yang ditentukan oleh Allah. Bila dia tawaf dia tak sah, dia tak tahallul sani. Bila dia tak tahallul sani, dia balik mai dengan jubah, dengan serban merah, dengan apa-apa semua, balik mai, dia bersama dengan isteri dia, berdosa dan haram. Tuan-tuan tengok, daripada benda kecil, pada pandangan dia, dia menganggap benda ni kecil, implikasinya besar sekali. Implikasi dia besar sekali. Tentu sahabat kita pergi umrah, teks SMS mai kat saya, tanya isteri dia ke anak dia ke apa ke, daripada Madinah nak mai ke Mekah, dia datang haid, datang bulan. So apabila sampai di Bir Ali, tempat nak kena niat ihram, dia jadi confused lah, ni macam mana ni, dalam keadaan orang perempuan dalam keadaan datang bulan, boleh ke nak niat ihram? Satu. Yang kedua, kalau niat ihram, katalah kalau niat ihram
masuk main Mekah, tahu esok nak balik dah. Hari ni tak clear lagi. Dia masih dalam keadaan haid. Macam mana nak selesai benda ni? Dia dalam ihram. Nak pergi tawaf, tak boleh. Macam mana nak buat? Jadi satu masalah, tuan-tuan. Jadi satu masalah dekat dia ni nak selesai benda macam mana. Dia pergi ambil pakej satu syarikat manakah. Syarikat ni pun menjaga. Tanggungjawab korang. Kita kalau nak buka travel agent, nak bawa orang haji, umrah dan sebagainya, tanggungjawab kita kena ada. Sebaik-baiknya tiap-tiap grup nak pergi tu masukkan satu orang yang boleh menjadi tempat rojok apabila timbul masalah. Tak ada. Pakai pergi hantar di airport, bye-bye, pergi naik kapal terbang aja, turun di sana, dia ambil satu Indonesia manakah yang dia upah ke, Indonesia tu pula dia engage dengan 3-4 company, dia main company ni cakap-cakap sikit, dia lari pergi company ni cakap-cakap sikit, dia lari pergi company ni cakap-cakap sikit. Bila timbul masalah, nak troubleshoot masalah tu, nak tanya siapa? Nak tanya driver bus tu pun tak buat umrah lagi. Nak tanya siapa? Nak tanya sama-sama pi. Sama-sama pi pun kata Allah hang tanya aku, hang pilih aku. Dia pun tak tahu. Jadi satu masalah. Sedangkan Islam dah ada penyelesaian dia. Tapi orang hana abang penyelesaian tu tak ada atas bah. Bah ni dia berhenti di Bir Ali. Dia suruh orang pakat pergi semayang apa sunat apa semua. Lepas tu bah nak jalan lah. Kalau Nabi SAW, waktu Nabi nak masuk ke tanah haram untuk nak buat umrah, nak buat haji dan sebagainya, bila sampai di miqat ini, Nabi pergi semayang, lepas semayang Nabi naik atas unta dia, bila unta nak jalan Nabi niat. So kita pun ambil sunnahnya macam tu. Kita daripada Madinah nak pergi ke Mekah untuk nak buat haji ataupun nak buat umrah, bila kita sampai di miqat kita turun, kita semayang. Kalau time tu semayang fardu, semayang fardu. Kalau time tu tak ada semayang fardu ataupun kita dah semayang fardu, kita semayang sunat 2 rakaat. Lepas tu bila naik bas, sebelum bas jalan kena niat. Nawaitul umrah wa ahramtu biha. Aku niat umrah dan berihram dengannya, bas pun jalan. Start daripada nawaitul umrah tu, kita dah kena ikat dengan peraturan ihram. Tak boleh nak buat suka hati dah. Kita dah kena ikat dengan peraturan ihram. Kita dah jadi satu orang yang muhrim, satu orang yang di dalam ihram. Tu macam mana tu? Duk pi tu macam mana nak buat? Ini benda-benda yang mesti diselesaikan. Dan sebaik-baiknya sebelum kita pi, kita belajar bagi habis. Kalau tidak pun, syarikat yang menguruskan mesti bertanggungjawab. Kena ada orang yang boleh guide. Bukan sahaja nak abang kata, tuan-tuan tengok balik kanan, ini Jabal Uhud. Nabi SAW bersabda, bukan takat tu aja, tapi bila timbul masalah melibatkan hukum, dia kena boleh troubleshoot problem ni. Kalau tidak, cerita jadi panjang lah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bayangkan kalau sekiranya tak tahu hukum hakam, tiba-tiba dia pergi sangkut dengan benda ni. Dia duk simpan kuku panjang, mandi wajib dia pun ayam tak sampai di tempat yang patut sampai, dia wuduk pun tak sah dan sebagainya, dia tawaf, apa jadi dengan tawaf dia? Ini tajuk yang dia nak bagi tahu. Kenapa benda ni mesti dipatuhi? Entahkan berjunub dan mandi tidak sampai air di bawahnya, maka sentiasalah dia ni namanya berjunub jua. Dan ada pun jikalau di bawah kuku itu ada sedikit daki, maka tidaklah ia menegah sampai air kerana mengambil air semayang dan mandi itu. Dan pula syarak ni dia tak rigid sangat oleh syarat pada daki yang sedikit itu kerana hajat. Dalam daki ni dia kata dalam mazhab apa pun, dia tak rigid sangat bab daki. Orang kuku kadang bawah kuku tu ada daki kan, nampak hitam sikit daki. Daki dia tak menghalang daripada air sampai, pasal daki itu terhasil daripada badan kita sendiri. Maka mazhab apa pun dia kata daki tidak menghalang air daripada sampai. Yang tu tak apa. Dia jangan benda-benda yang menghalang ni. Liquid paper misalnya, dia menghalang air daripada kena kulit kita. Sisi ikan, dia menghalang. Bila kita mandi wajib ataupun ambil air semayang, dia menghalang air tu daripada kena tempat yang patut kena. Ini semua kena hati-hati. Istimewa pula pada kuku orang lelaki-lelaki. Dia kata orang lelaki-lelaki ni kadang kerja jenis kerja pomen misalnya, tangan.
Kan? Istimewa orang macam ni. Lebih lagi, kalau dia simpan kuku panjang, dia lebih lagi terdedah kepada masalah timbul di dalam ibadat dia. Dia kata. Dan dipermudah-mudahkan syarak kepada pada segala daki, di atas segala sendi jari, dan di belakang tapak kaki dan tangan-tangan bagi orang Badui dan orang kampung. Dia kata orang-orang kampung. Kalau Arab Badui kan, mereka jenis kerja kasang. Bila kerja kasang ni, banyaklah kotoran lekat di tangan dia. Kalau sekiranya kotoran itu merupakan daki, syarak bagi kemaafan. Tapi kalau kotoran tu benda yang menghalang ayam daripada kena, dia kena cuci bagi bersih. Dia kena cuci bagi bersih. Dan adalah Nabi SAW suruh buang kuku dan ditegur barang yang dilihatnya di bawah segala kuku mereka itu daripada segala daki. Nabi tegur. Nabi ni tuan-tuan, dia satu orang yang very hygiene. Dia ni hygienik. Nabi ni, kalau kita baca hadis-hadis yang menceritakan tentang Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dia satu orang yang pembersih. Nabi Muhammad ni, dia pembersih. Pernah satu orang dalam masjid, ludah gelema, kahak, ludah pergi ke dinding masjid. Nabi buka serban dia, pilak. Tuan-tuan boleh tahu Nabi orang macam mana? Nabi SAW satu orang yang pembersih. Dia tak boleh tengok macam tu. Orang ludah tu, dia boleh buang serban dia, dia pilak. Dia nak tunjuk, kata dia jaga ni, dia jaga kebersihan ni. Nabi SAW tunjuk dia jaga. Ada sebuah hadis tuan-tuan, riwayat At-Tirmizi, dia kata an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uridat alayya ujuru ummati, hadis, hatta al-qazah yukhrijuha ar-rajul min al-masjid wa uridat alayya dhunubu ummati falam ara zanban a'zama min surah min al-Quran aw ayah utiha rajul summa nasiyaha, atau kama qala, hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia kata apa? Nabi SAW bersabda, Nabi kata, dinampakkan kepada aku pahala umat aku. Nabi mati dah. Nabi mati dah, tapi Allah uridat, ni maksudnya dalam Melayu dia kata dibentangkan, dipresentkan kepada Nabi. Nabi dah wafat dah, tapi Allah tunjuk dekat Nabi ni. Allah tunjuk kepada Nabi ni, umat dia ni duk buat apa, umat dia ni buat pahala ke, buat dosa ke, Nabi dapat tahu. Hadis ni beritahu. Tu tuan-tuan, yang kata Nabi SAW ni, dia dengan umat ni tuan-tuan. Kalau tuan-tuan buka dalam hadis Bukhari pun dia cerita, di antara word yang Nabi sebut ni sebelum wafat Nabi ni apa dia? Ummati, ummati. Nabi sebut. Dekat-dekat nak akhir hayat ni, di antara benda yang Nabi sebut apa dia? Umat aku, umat aku, umat aku. Nabi risau ni, nak tinggal umat dia ni, dia risau ni, apa nak jadi kat mereka ni bila dia tak ada. Nabi ada, apa jadi pun tak apa. Nabi boleh selesai benda tu on the spot. Tapi bila Nabi tak ada, bila masalah timbul, memang jadi masalah. Lebih-lebih lagi di zaman kita hari ni, umat akhir zaman ni, bila timbul masalah ni, siapa betul? Hadum mai mengajar masjid ni 7 orang ustaz, tuan-tuan tanya satu masalah, kadang-kadang 7 jawapan nanti ada. Ustaz malam Senin jawab macam ni, ustaz malam Selasa jawab macam ni, ustaz malam Rabu jawab macam ni, 7 jawapan dah ada. Tuan-tuan nanti wire nanti short lagu tu aja. Siapa betul? Nak kata dia ni, dia ni pun mengaji, dia ni pun mengaji, dia ni pun mengaji sini. Tapi pasal apa jawapan tak sama? 7 ustaz baca Quran yang sama. 7 ustaz baca hadis yang sama. 7 ustaz baca kitab yang tak sama. Kan? 7 ustaz daripada latar belakang yang kadang-kadang tak sama. 7 ustaz kadang-kadang mewakili school of thought yang tak sama. Tonton tengok krisis yang jadi di Iraq. Orang Islam di Iraq tu saja, hak Sunni satu,
Hak Syiah satu. Dah dua dah. 7 beza tu. Hak kata Sunni ni pula, mazhab fiqh pecah 4 pula. Dia ni Hanafi, dia ni Maliki, dia ni Syafi'i, dia ni Hambali. Dalam satu-satu mazhab fiqh tu pula, dia pergi ambil tarikat apa pula. Dia ni ambil tarikat A, dia ni ambil tarikat B. Tuan-tuan nampak tu? Benda tu dia duk pecah, dia duk pecah, dia duk pecah, dia duk pecah. Benda-benda ni mempengaruhi jawapan satu-satu ustaz. Masalahnya kita ni, kita orang awam ni, hak dengar ni, kita kata, aku confused tiap ni, aku fed up mengaji. Kita nanti mai kesimpulan yang pelik-pelik macam tu. Pasal apa? Aku tanya dia ni kata lagu ni, aku tanya dia ni kata lagu ni. Nampak tuan-tuan? Itu sebab Quran dia mai satu cantik. Dia kata apa? Fa in tanaza'tum farudduhu ila Allahi war Rasul. Kalau sekiranya kamu bercanggah pendapat fi syai'in, dalam satu-satu perkara, farudduhu ila Allahi war Rasul. Quran hadis dulu, apa cerita pun. Baik ustaz, saya nak tanya ustaz. Jawab baik ustaz, ni kira ada nas ke dalam Quran, dalam hadis ke apa kan? Kita nak, bukan kita nak test ilmu dia tak, tapi kita nak, untuk kita nak pegang buat amal, kita nak tahu benda tu ada Quran, ada hadis kata, dan tafsiran ulama dia macam ni. Dia kena explain dekat kita. Okey, asal dia Quran kata macam ni, okey hadis main macam ni. Baik Imam Syafi'i berdasarkan hadis ni dia kata lagu ni, tapi Imam Hanafi kata macam ni. Kita nampak dia punya flow ilmu tu, dan kita senang nak stick kepada pendapat mana. Nampak tak? Kalau tidak, problem dia nanti mai. Maka disebut oleh Nabi SAW dalam hadis ni. Dia kata apa? Qala Rasulullah SAW, uridat alayya ujur ummati. Nabi kata, dibentangkan kepada aku, diperlihatkan kepada aku pahala yang dibuat oleh umat aku. Nabi kata, hatta al-qazah yukhrijuha ar-rajul minal masjid. Sehingga kan, kalau ada umat aku yang dia ni duk mai cuci ni debu-debu yang ada di masjid. Satu benda yang tidak besar, satu benda yang kita anggap apa saja. Satu hamba Allah, umat Nabi Muhammad SAW, orang lain duk mai sembahyang subuh pukul 5.50, dia mai pukul 5.30, dia dah mai lah. Dia mai sorang-sorang dia pergi di pancong, dia cuci pancong bagi bersih, dia masuk mai dalam masjid, dia buka lampu, dia buka kipas angin, kemudian dia sembahyang sunat tahiyatul masjid, kemudian dia baca Quran dan sebagainya. Dia buat ni benda siapa pun tak tengok, dan benda tu pergi cuci toilet masjid. Apa sangat orang kata hak dia buat tu, Nabi dapat tahu, Allah bagi tahu dekat Nabi. Maka dalam hadis ni Nabi kata apa? Uridat alayya, dibentangkan kepada aku ujuru ummati, pahala umat aku. Kalau ramai umat Nabi Muhammad mempunyai kecenderungan untuk buat pahala ni, seronok Nabi kita. Dibentangkan kepada aku pahala yang dibuat oleh umat aku, hatta al-qazah yukhrijuha ar-rajul minal masjid. Sehingga kan, kalau dia mai buang debu daripada dalam masjid pun Nabi dapat tahu. Wa uridat alayya dhunubu ummati. Nabi kata demikianlah juga dibentangkan kepada aku, diperlihatkan kepada aku dosa-dosa umat aku. Sedih Nabi bila tengok umat dia akhir zaman ni, nama Islam, anak orang Islam duk kedara-harak malam minggu. Menangis Nabi. Nama Islam, anak orang Islam tak patuh kepada ajaran Islam. Menangis Nabi. Dibentangkan kepada aku dhunubu ummati, dosa-dosa umat aku. Falam ara zanban a'zama min suratin minal Quran aw ayatin utiha rajul summa nasiyaha. Nabi kata di antara dosa yang besar juga, Nabi kata, ialah satu orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala pernah bagi dekat dia hafazan dan ingat satu surah Quran ataupun satu ayat Quran, tiba-tiba dia melupakannya. Itu juga dosa, Nabi kata. Kita kata bagus dah tu, dia pernah hafal Quran, bagus dah lah, bagus hafal Quran, terlupa apa hak dia hafal tu, Nabi kata itu dosa.
Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tak usah bercakap dosa umat Nabi yang pergi minum arak, tak usah bercakap dosa umat Nabi yang pergi berzina, tak usah bercakap dosa umat Nabi yang berjudi, tak usah bercakap dosa yang dahsyat, tak usah bercakap. Cakap satu orang bagus yang penuh hafal Quran, terlupa hak tu pun dianggap dosa dan diberitahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, inilah sebabnya pasal apa Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tegur apabila dia tengok benda tak kena di kalangan umat dia tegur. Satu sahabat ambil ayat semayang, ada maudhi'a zufrin, dalam hadis kata kawasan sebesar kuku jari aja yang tak kena ayat wuduk bila dia ambil ayat semayang. Nabi nampak benda tu, Nabi suruh dia ambil ayat semayang lagi sekali. Benda kecil aja. Dia ambil ayat semayang dan dia ni orang semayang tapi sikit cuai. Sikit cuai. Ambil ayat semayang, ada satu tempat yang patutnya kena ayat semayang dan disebut dalam hadis dia kata maudhi'a zuf. Sebesar kuku aja kawasan yang tak kena ayat tu. Nabi suruh dia ambil ayat semayang lain. Begitu sekali Nabi SAW jaga dalam hal-hal yang menyangkut tentang soalan ibadah ni, dia kata. Tuan-tuan tengok sebelah. Masalah dia kata membuang kuku itu bagaimana caranya, bagaimana kaifiatnya. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, dan belum ada lagi aku lihat di dalam kitab-kitab yang dikarang akan hadis yang sahih, dia kata, yang diriwayatkan dia daripada turuk ataupun daripada jalan yang sahihah pada peraturan kerat kuku. Imam Al-Ghazali dia kata dia tak jumpa lagi, dia tak jumpa lagi hadis yang sahih yang bagi tahu cara nak potong kuku ni, tak jumpa lagi. Dan memang tak ada pun. Yang nak habang kata mula dengan jari mana, dia last jari mana, apa semua, tak ada satu hadis yang sahih yang bagi tahu secara terang benda ni. Hanya kata Imam Ghazali, aku dengar daripada mulut guru-guru aku, tu saja. Hadis yang sahih tak jumpa. Cuma orang hak bagus-bagus, orang alim-alim, tok-tok guru, orang yang terpelihara, yang warak-warak ni, ada bagi petua macam mana nak potong kuku. Bahwasanya Nabi SAW memulai membuang kuku dengan jari telunjuk kanan. Ini tok guru abang. Hadis tak jumpa. Hadis yang sahih, yang kuat tak jumpa. Dia kata apa? Start dengan jari telunjuk di sebelah kanan. Kemudian disudahi dengan ibu jari kanan. Maksudnya jari telunjuk belah kanan, jari hantu, jari manis, jari kelingkin, jari ibu sebelah kanan. Habis tangan kanan, dia kata. Itu yang tok-tok guru duk habang, dia kata. Dan dimulai pula pada tangan kiri dengan jari kelingkin sehinggalah diakhiri dengan ibu jari yang sebelah kiri. Itu tok guru habang, dia kata. Tapi dia duk cari hadis yang sahih tak jumpa, dia kata. Jadi oleh kerana tak ada dalam hadis yang bagi tahu, dengar petua orang alim pun sudah kira okey, dia kata. Maksudnya apa? Kaifiat ataupun caranya, dia kata telunjuk sebelah kanan, jari hantu, jari manis, jari kelingkin, ibu jari. Lepas tu balik kiri, start dengan kelingkin, habis dengan ibu jari sebelah kiri. Itu Imam Ghazali kata guru aku bagi petua. Aku tak jumpa lagi hadis yang kuat yang menceritakan tentang benda ni. Kemudian di bawah tu Imam Ghazali punya huraian lah. Dia nak ambil logik pasal apa. Tok guru dia kata start dengan jari telunjuk, pasal apa jari telunjuk. Lepas tu jari hantu, pasal apa jari hantu. Itu tak payah baca. Kita terus tengok di bawah tu, masalah membuang kuku itu dengan sendiri ataupun dengan pertolongan orang. Dia kata nak potong kuku ni kita potong sendiri ke? Satu macam yang jadi bos bagi orang potong kat kita ke? Macam mana dia kata? Kata Zubaidi di dalam Ittihafus Sadah Al-Muttaqin, telah berkata Al-Iraqi, boleh pilih oleh orang yang nak buang kuku itu antara dia buang sendiri ataupun antara membuang baginya oleh orang lain. Dia kata tak ada masalah. Kalau kita boleh potong sendiri, potong sendiri. Kalau kita ada kaki tangan yang tak ada kerja, bagi dia potong pun boleh. Dia kata tak ada masalah. Seperti mana hukum gunting misai juga sama. Nak trim misai ni, kita nak trim sendiri pun boleh. Kita pergi dekat barber, kata dekat dia, aneh trim kasih bagus macam tu pun boleh. Dia kata tak salah.
Islam tak ikat benda tu. Kuku nak potong sendiri boleh, nak suruh orang potong boleh, misai nak trim sendiri boleh, nak suruh kedai gunting pun boleh. Kerana tiada ia menghilangkan kehormatan pada yang demikian itu. Tak ada nak jejah apa-apa. Tapi kena ingat, lah kalau di Kuala Lumpur dia ada kedai potong kuku. Sekali potong RM80 dia kata. Potong kuku RM80. Ni yang artis-artis duk pergi ni. Pergi satu macam, yang duduk macam satu spa apakah, duduk dia tutup mata dengan kain tola sejuk ke, kain tola hangat ke apa ke, tangan suar macam ulang senduk pergi kat dia. Dia nanti urus semua. Dia nanti urus cara potong macam mana, nak buat bujang ke, nak buat sagi ke. Lepas tu satu punya kikiang pula buat keluar tu, kikiang kuku kita tu. Kikiang lagi lagu buat bagi merelit, lagu apa semua sejam potong kuku. Apa? 80. Lempang kredit kad bagi 80 pula. Kuala Lumpur ada. Kalau pi macam tu, mau nak jadi berdosa kat kita ni. Apatah lagi hak potong tu orang perempuan. Kan? Kita ayam pergi tengok, ni perempuan buang tayak buang dalam bukit, masih buat pergi suat, ni semua karut, jangan ada buat. Walaupun dia kata benda ni, dia kata tak menghilangkan kehormatan kalau kita bagi orang potong. Tapi dia bercakap ni 60 tahun dulu. 60 tahun dulu tak ada lagi cerita kedai potong kuku RM80 ni, tak ada lagi. Baik. Dia kata dan tiada menjatuhkan akan maruah kita. Kalau kita ni jenis merak. Merak kat siapa? Merak kat bini. Daripada hari mula kahwin ni sampai malam ni kahwin kita ni kira dah 30 tahun dah kahwin. Anak sulung pun dah masuk universiti, dah keluar, dah kerja, dah jadi satu accountant kanan dekat mana ke apa dah. 30 tahun menikah ni, kuku ni bini potong. Tu yang kata merak. Kan? Dia tak pernah potong kuku. Dia kata, I tak pernah potong. My wife potong. Tengok manja, merak. Macam biasa lagu tu, bini lah. Waduh, ada juga macam ni. Adakah? Cuba angkat tangan. Tak. Kalau ada pun jangan orang angkat tangan. Kita berhenti kuliah lah juga kalau ada orang angkat tangan. Mengarut tu semua tu, dia kata. Dan tiada menjatuhkan maruah. Kalau sekiranya potong kuku tu dibuat oleh isteri kita, dia tak menjatuhkan maruah kita. Baik, kata Imam Nawawi dan lainnya, istimewa pula orang yang tidak pandai buang kuku tangan kanannya dengan tangan kiri. Ada orang dia tangan kiri dia bodoh. Dia tangan kiri bodoh. Dia buat kerja semua tangan kanan, so tangan kiri dia bodoh. So kalau dia nak potong kuku di tangan kiri, dia boleh potong lah pasal tangan kanan dia pandai. Bila nak potong kuku tangan kanan, tangan kiri ni bodoh. Bila dia kepi isi berdarah, merambut dia jadi lagu tu. Kalau hak jenis macam ni, kalau sampai dia nak kerat sendiri dengan tangan kiri sampai nak jadi cedera, dia kena bagi orang lain tolong kerat. Yang ni satu. Dia kata, kalau kes macam ni, kata Imam Nawawi, istimewa satu orang yang tak pandai nak buang kuku kanan dia dengan guna tangan kiri, dia tak pandai, maka dia boleh pakai orang lain. Kerana kebanyakan orang tidak boleh ia membuang kukunya kerana payah nak menggunakan tangan kiri. Ada orang tangan kiri dia ni cukup tak pandai. Kecuali dia ni mankidal. Mankidal dia kiri dia pandai, tangan dia kanan dia tak apa pula. Dia pandai belah kiri. Maka bahawasanya yang terlebih utama pada diri itu dikerjakan membuang kuku itu ialah dengan orang lain daripadanya. Kalau dia masalah tangan kiri tak pandai, lebih utama dia minta orang lain tolong potong kuku dia. Pasal apa? Pasal dia tak pandai tangan kiri. Supaya tidak luka tangannya dan tidak memberi mudarat kepada dia. Kata Zubaidi, dan aku kata, bersamaan jua membuang kuku itu dengan apa alat yang dia adatkan orang. Dia kata nak pakai alat apa tu pula. Syarak tidak kunci, mesti kena pakai sekian. You pakai apa pun tak apa, you senang macam mana. Kalau dia jenis buang kuku pakai pahat, pakai. Kalau lah dia lagu pakai pahat, lagu letak itu pahat tu buh di dagu dia bagi sekali pam tu. Kalau dia pandai lagu tu, hang buat. Dia tak ikat kita nak pakai alat apa, dia kata. Ataupun dia kata dengan pembuang dan pengerat ataupun lainnya daripada segala alat. Pakailah apa pun yang kita cakap. Dia potong kuku dengan kapak misalnya. Dia buat keluar kapak. Tuan-tuan biasa tengok orang dia buat kerja pelik-pelik macam ni. Jangan buat pasal.
Dia boleh pakai benda hak kita tak apa, tapi dia selesa dengan benda tu. Dia selesa. Maka saya sebagaimana jalan sekalipun jadi berhasil jua sunatnya. Dia pakailah alat apa pun, janji dia potong kuku dan tidak memudaratkan dia. Dia dapat pahala sunat potong kuku. Dia dapat, dia kata. Dan ada pun barang yang dibiasakan oleh setengah orang membuang kuku dan mengeratnya dengan giginya, maka itu makruh. Yang ni tak mah. Dia ni jenis lagu duk kata. Duk dengar kuliah pun duk ya. Habis kuliah, habis semua potong kuku. Walaupun dia kata yang ni makruh, dia kata. Bahkan dia kata ada pendapat mengatakan dia boleh mempersakai papa kedana. Dia kata jenis macam ni. Ada kalau guduk gigit. Ini habis. Macam budak sekolah, anak-anak kita cuba tuan-tuan balik ni saja cek beg sekolah dia. Buka pencil box dia. Pen dia semua di ujung tu dia bekas gigit semua. Ni jenis kaki ni ya. Kan? Tudung pen tu dia gigit dalam ujung tu. Dia gigit sampai jadi rampin ujung tu. Tengok lima batang pen, lima batang jadi rampin dalam ujung ni. Jenis tu kan duk gigit dia tak boleh duduk saja, dia duduk gigit. Dia kata yang ni tak bagus, ini makruh, dia kata. Baik, membuang kuku itu ada ke tidak waktunya? Kata Zubaidi rahimahullahu ta'ala, telah ditentukan waktu potong kuku dan menggunting misai dan juga mencabut bulu ketiak dan juga mencukur bulu ari-ari. Jangan dibiarkan lebih daripada 40 hari. Ini macam yang hadis tadi sebut. Jangan lebih daripada tu, tak bagus. Kata Imam Ghazali, dan tiada pula ditentukan waktu itu, iaitu waktu yang lebih utama. Bahkan disebutkan padanya jangan lebih daripada 40 hari. Dia tak tetapkan bila, tapi jangan biar sampai benda tu jadi terlampau lama. Tuan-tuan tengok bawah tu. Membasuh ujung jari kemudian daripada buang kuku dengan kerat kuku. Apa kata ulama? Kata Ibnu Qudamah. Lepas kita potong kuku, adakah nak kena pergi basuh? Kan saya pernah sebut dalam kuliah. Satu orang tanya. Dia kata, Ustaz, kita ada ayat semayang. Lepas tu kita potong kuku. Kita kena ambil ayat semayang lain tak? Ayat apa? Orang tak pernah tanya soalan ni. Saya tanya dia balik, potong kuku tu batal wuduk ke? Tak tahu dia lah. Saya kata tak pernah jumpa adalah hadis yang kata potong kuku batal wuduk. Tak, dia kata bukan masalah batal wuduk. Dia kata pasal kuku ni, masa kita ambil ayat semayang tadi, dia kena ujung ni. Lepas tu bila kita pergi potong, ujung baru tak kena lagi ayat semayang. Dia kata, dia pergi fikir apa tu. Budak pintar. Tapi pintar tak guna meh, cara apa mungkin. Tapi soalan dia tu logik kita dengar balik logik tu ada. Kan? Budak tu kata budak pintar. Jadi dia kata bila kita potong tu hak ujung tu dia jadi hak baru tak kena ayat semayang lagi, dia kata. Jadi adakah kena pergi ambil ayat semayang supaya kena hak ujung tu? Saya pun jadi kerosot juga saat dengar kata kan, kita kata dah lah tak batal lah, ayat semayang tak batal. Tapi apapun, kita kata apapun, ada hadis memperbaharui wuduk itu sunat, kata dia. Dia pula confuse, dia pun tak tanya dah. Kan, dia kena buat lagu tu kan, dia confusekan kita confusekan dia balik kan. Jadi dia pun pergi gitu ya. Tapi saya tahu dia balik ke dia nanti pening balik kan. Baik, jadi jawapan sebenar dia apa tuan-tuan? Kena ke ambil ayat semayang lain? Tak kena dah. Cuma dalam perbincangan ni dia kata apa? Membasuh ujung jari selepas daripada potong kuku tu. Apa kata dia? Kata Ibnu Qudamah. Ibnu Qudamah ni dia ada hadis dia. Dia ada kitab hadis dia. Dia kata di dalam kitabnya, disunatkan basuh ujung jari kemudian daripada potong kuku. Dan dikata orang bahawasanya bergaru dengan dia sebelum dibasuh boleh memberi mudarat akan badannya. Ini kata Ibnu Qudamah. Bila kita potong kuku, sunat kita pergi basuh tangan kita. Kalau lepas potong kuku kita tak basuh, lepas tu pula pergi garu pula tempat mana-mana, dia kata dia boleh bawa penyakit, dia kata dekat kita. Yang ni doktor pakar apa? Dermatologi. Pakar kulit dia mungkin boleh buat kajian. Betul ke benda ni macam tu? Dia kata. Kata Zubaidi, dan disunatkan membasuh jari itu dahulu daripada memotong kuku.
Dia ni pula Syekh Zubaidi ni juga satu ulama. Dia pula pergi kata apa? Bukan selepas potong basuh aja. Sebelum potong pun kalau boleh basuh dulu. Dan baru potong. Supaya menolong dia atas memotong dengan mudah. Dia kata bila pergi basuh dulu tu, dia lembut sikit. Kita potong senang sikit lepas tu. Dan dikata orang, digaru ke badan sebelum dibasuh kemudian daripada kerat kuku itu, boleh menyebabkan penyakit balang. Dia kata. Ulak dah, dia kata. Kalau potong-potong kuku tak basuh, dia kata piduk garu tu dia boleh jadi punca penyakit apa? Balang ni apa? Sopak. Dia jadi penyakit sopak, dia kata. Kemudian dia tulis tu a'azanallahu min zalik. Mudah-mudahan Allah lindungi kita daripada benda-benda macam ni. Kesimpulan dia apa tuan-tuan? Dia nak abang kata Islam ni agama bersih. Dia nak abang yang tu. Islam ni agama bersih. Kan tadi kami duk main tadi nak kereta dengan kawan-kawan, dia kata duk sembang pasal kebersihan. Duk sembang pasal kebersihan. Ni pasal apa rakyat Malaysia ni pengotong? Tajuk kami keluar tadi duk sembang tadi kan. Pasal apa rakyat Malaysia ni pengotong? Buat apa nama tong asin. Ini tong ni buh kaca saja, tong ni buh kertas saja, tong ni buh plastik saja. Kan? Bila pihak nak main kutip tu main kutip, perut ikan ada 3 tong. Perut ikan dia berubah. 3 tong tu tak sebut perut ikan pun. 3 tong. Tong hak kaca pun ada perut ikan, tong hak semua ada. Pengotong kita ni. Sedangkan kata di mana? Di Jepun mana? Di Jepun ni sahabat kita duk kerja majlis bandaran kata. Di Jepun ni kira macam mana? Depa bukan setakat asin macam kita asin kertas, kaca, plastik, bukan takat tu je. Mereka boleh asing sisa makanan ni. Kalau ikan tong ni, kalau ayam punya sisa tong ni. Mereka sampai boleh buat macam tu. Dan rakyat Jepun patuh kepada peraturan itu. Kertas, kaca dengan plastik ini tentu dah mereka. No, tu sisa makanan tu pun mereka asingkan daripada rumah mereka. Kalau sisa ikan dia bungkus asin, kalau sisa daripada ayam dia buah asin. Dan saat lagi dia pergi buang tong yang berasingan. Pasal apa Jepun boleh ajak rakyat dia lagu tu? Sedangkan benda ni Islam yang duk ajak. Tak ada dalam ajaran Jepun ni, tak ada. Islam yang ajak benda ni. Tetapi Islam punya teaching tak dapat dilihat di negeri orang Islam. Islam punya teaching dapat dilihat di negeri kafir. Pening kita tuan-tuan. Hari Ahad lepas, satu sahabat kita daripada kawasan belah Penang ni duduk rumah flat. Mai rumah saya. Satu makcik lah, orang tua dah 70 lebih. Dia kata dah ada tumpang jumpa ustaz ni, makcik nak minta tolong satu. Dia kata ustaz duk pergi kuliah tu tolong habang Ustaz. Dia kata ni makcik duduk rumah flat. Dia kata Allahu Akbar ustaz, kalau makcik ada sakit jantung mati lama dah. Dia kata. Apa cerita? Nu hak duk tingkat atas nu, dia kata ustaz, sampah dia pakai leso turun dulu tu je. Yang kata rakyat Malaysia ni. Dia leso turun daripada tingkat 7 atas nu. Boom, brum, jatuh atas bumbung kereta orang hak duk parking di bawah ni. Berderai atas bumbung kereta tu, meleleh segala kotoran di cermin kereta dia apa semua. Satu, dia kata. Yang kedua ustaz fahamlah, dia kata rumah flat dekat dapur tu jemuk kain. Nu di atas nu, dia kata ustaz, dia ceruk ayak perut ikan ni, dia ceruk kena kain telekung kita duk jemuk ni. Awak jadi lagu ni, dia kata. Tu dua. Ni hak sapu sampah pula, dia kata. Dia sapu sampah ni, dia bukan nak sapu sampah pi dekat penyodok nak sodok nak buang dalam tong sampah dah. Dia pakai rebah keluar gitu ya. Turun macam mana salji ni, kena habis kain baju orang duk jemuk, orang duk apa ni kena habis, dia kata. Civic minded, tak ada langsung. Naik pergi tegang, dia tengok siapa dia? Kereta hang yang mana? Bercalak ni wajib dah. Dia tendang pintu bagi kemek. Awak kita jadi macam tu. Masalahnya apa? Orang hak duk main masjid, hak duk dengar ayat Quran, hak duk dengar hadis ni tak buat. Ni hak tak main ni yang duk buat.
Nak buat macam mana bagi mereka ni ikut undang-undang ni? Macam mana nak buat? Siapa kena, siapa sakit. Tuan-tuan bayangkan kita kena. Kain baju kita nak pakai pergi masjid semayang ni, kena ayak perut ikan dia. Kita rasa macam mana tuan? Nak berkelahi, jiran ni, duduk naik satu tangga ni, nak berkelahi. Tak berkelahi, macam mana kita ni, macam mana? Dia main duk cerita kat saya jamu mikuah kat dia pun dia tak makan. Dia duduk cerita tu, saya kata makcik perhabis mi tu dulu. Oh, dia kata tak boleh lah ustaz. Dia kata, kesian tuan-tuan. Tolonglah, pakat-pakat tolonglah. Kalau kita tengok anak-anak kita, bagi didikan macam ni. Didikan Islam ni. Jepun yang bukan Islam boleh ambil ni. Didikan Islam ni pakai dalam kehidupan mereka. Kena tsunami tuan-tuan, orang pergi hantar bantuan makanan, beratok. TV duk tunjuk. Beratok tuan-tuan. Kita Tupperware pun berebut. TV tunjuk juga. Ini dah ni bantuan tsunami ni, rumah daripada hanyut, tak ada dah rumah ni. Tak ada dah rumah. Semata-mata mengharapkan bantuan hak mai aja. Bila bantuan mai dengan rakyat punya ramai ni duk tunggu turn nak ambil, yang dia tak tahu ni, dia duk belakang ni, dia dan dapat bantuan tu, dia beratok tuan-tuan, dia tak potong. Dia beratok. TV tunjuk. Pemberita TV3 pergi ambil gambar tu pun jatuh air mata tengok orang Jepun. Ni sampai kawan depan habis. Bantuan roti habis. Belakang tak dapat lagi. Geng hak dapat depan tu koyak bagi kat belakang seorang setengah. Aku setengah, hang setengah, aku setengah, berapa kat koyak bagi. TV tunjuk. Malu kita ni. Ni kita ni yang kata orang Islam yang duk baca hadis Islamu ya'lu wala yu'la alaih. Islam ni tinggi. Tinggi ni maksudnya apa? Tinggi semua segi. Dari segi ilmunya, dari segi akhlaknya, dari segi pribadinya, Islam ni tinggi. Wala yu'la alaih. Nabi kata tak ada orang yang lain daripada Islam boleh lawan kita Islam yang tinggi ni. Tengok-tengok hari ni orang Islam tak ada ketinggian budi pada diri dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Masalah dia kata membuang kuku, adakah tentu harinya? Duk tak habis-habis lagi saya baca dah. Dia duk cerita bila nak potong kan. Masalah dia kata kuku yang panjang, adakah boleh mengambil wuduk dan mandi junub? Tu puhat simang tadi dah ada. Tengok tajuk yang berikutnya. Bab fi qassi syarib. Dia kata itu bab yang datang pada menyatakan gunting misai. Tonton tengok dia guna bahasa dalam hadis, dia kata qassu. Qassu maksud dia apa? Gunting, trim. Dia tak kata cukong. Ketahuilah saudaraku, bermula gunting misai itu datang suruh daripada syarak untuk kita buat supaya hilang buruk rupa mulut itu. Dia kata kalau misai ni sampai tak trim, nampak tak elok lah. Bila dia jadi tak elok ni? Bila makan lagi nampak tak elok. Ujung ni ada satu nasi, ujung ni ada kuah dalca, ujung ni tak elok. Bagi bersih sikit, trim, bagi pendek supaya dia tak jadi huduh macam tu. Dia kata dan pula apabila dibiarkan panjang sampai menutup mulut, jadi berlumuk ia dengan makanan pada waktu makan dan kemudian daripadanya. Kita kata dia akan jadi macam tu. Maka disuruh oleh syarak supaya gunting akan sebagai suruh yang memberi petunjuk jalan baik jua, bukannya wajib. Buang misai ni bukan wajib, dia kata, tapi buang itu baik. Pasal apa? Pasal dia sunnah Nabi. Bukan sunnah Nabi Muhammad saja. Orang yang mula-mula buang misai ni, siapa dia? Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada dalam hadis dia. Dan itulah mazhab kita Asy-Syafi'i. Bermula dalil yang menunjukkan yang demikian adalah hadis At-Tirmizi. Kata dia Ali bin Abbas radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqussu aw ya'khuzu min syaribi. Itu hadis dia. Dia kata diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunting ia ataupun mengambil ia dengan alat pengunting daripada misainya. Nabi dia memang trim misai dia. Dia gunting bagi nipih supaya dia tak jadi kotor bila makan.
Sambung hadis, wa kana Ibrahim, ni hadis ni beritahu, wa kana Ibrahim Khalilur Rahman yaf'aluh, dia kata. Dan adalah Nabi Allah Ibrahim alaihi salam Khalilur Rahman, yang mana Nabi Ibrahim ini kekasih Tuhan, memperbuat ia akan yang demikian itu. Nabi Ibrahim misai dia selalu trim. Kata At-Tirmizi, ini hadis hasan lagi gharib. Masalah menggunting misai itu bagaimana ia? Nak gunting ni macam mana? Kata Imam Ghazali di dalam Ihya, sesungguhnya sabda Nabi SAW, gunting oleh sekalian kamu akan misai. Dan pada satu riwayat pula, potong oleh sekalian kamu akan misai. Dan pada satu riwayat pula kata, suruh gunting habis-habis akan misai. Dalam bahasa hadis dia guna gunting potong, dia tak guna cukong. Maka ulama-ulama besar ni dia to the detail. Dia tengok perkataan yang digunakan tu. Perkataan itu apa? Kalau cukong, macam mana orang pi buat haji, buat umrah, bila tahallul dia guna perkataan apa? Cukong. Maknanya apa? Cukong. Bila dia guna kata gunting, maknanya bukan cukong, maknanya gunting. Perkataan itu bukan secara coincidence, secara kebetulan diguna tak. Perkataan itu disebut oleh Nabi atas suruh Allah Subhanahu wa taala. Ulama ni dia pi sampai detail macam tu. Maka ini memberitahu kepada kita dengan suruh habiskan gunting bulu misai itu. Dan kepadanya berjalan Ibnu Umar dan setengah daripada tabi'in. Anak Sidina Umar Al-Khattab, dia gunting sampai rapat. Dan kalau kita pergi kedai gunting rambut, kita kata misai trim. Dia tanya kita balik, trim tu macam mana? Takut sekali dia buat salah, kita trim dia balik. Dia kata kita pakai nombor 1 kita kata nombor 1. Dia gonyoh dengan nombor 1. Dia tinggal bayang-bayang. Itu yang best. Okey. Baik, dia kata dan ialah qaul bagi al-Kufiyin dan juga kebanyakan orang Sufi. Sehingga berkata setengah mereka itu, barang siapa menghabiskan misainya, dipandang Allah kepadanya. Dia perhabis, dia tak tinggal apa, dia perhabis sampai tak ada bulu roma misai ni, tak ada, habis. Itu Abdullah bin Umar, anak Sidina Umar Al-Khattab buat macam tu, dan amalan itu popular di kalangan golongan Sufi. Geng-geng tarikat, geng-geng apa hak rajin duk zikir, duk meratib ni, depa nanti buang habis semua. Dia kata di sini. Sehinggalah berkata setengah mereka itu, barang siapa yang buang bagi habis, Allah akan pandang dekat dia. Dan kata setengah ulama, makna habiskan gunting misai itu, yakni gunting daripadanya sekira-kira nampak merah bibir mulutnya. Bukan bagi habis tak, bagi cerah, bagi nampak bibir mulut. Jangan sampai misai ni tuan-tuan, Arab dia panggil syarib. Daripada bahasa Arabnya perkataan syarabah ni maksud minum. Misai ni dia panggil syarib. Syarib maksudnya peminum. Pasal apa? Pasal misai ni bila dia panjang, dia tangkuk masuk dalam mulut ni, bila kita minum dia berebut masuk sekali dalam mulut. Itu sebab Arab dia panggil syarib. Dia nanti bila kita minum tu dia sekali duk berebut masuk. Dia tak masuk dalam rangkung lah, tapi dia duk masuk dekat bibir mulut tu. Yang tu yang pengotong tu. Kena pula dia ni jenis duk kedarah rokok pula, lagilah misai pun duk jadi merah satu macam. Pasal apa? Temakau nikotin duk lekat di ujung-ujung tu. Lepas tu sekali pergi makan, pergi minum pula, tak mau nak abang, karut. Yang tu yang kata karut tu. Jadi dia kata maksud kata gunting ni, dia kata agak-agak nampak bibir mulut tu, bentuk bibir mulut kita nampak. Bukannya maknanya menghabiskan sampai licin ke pangkal. Bukan itu maksudnya, dia kata. Dan ialah qaul Imam Malik dan Imam Syafi'i. Dan adalah Imam Malik itu sendiri memikir ia mencukur misai itu mendera. Imam Malik dia tak suka cukur. Bahkan dia kata kalau cukur tu tak bagus, dia kata kita mendera. Tu apa iklan pisau cukur apa tu? Dia kata kalau pakai hak satu jenis tu dia jadi merah, kalau pakai hak dia jual punya tak jadi merah. Cedera tu nak abang kata jadi cedera. Kan? Dan disuruhnya ajak orang yang memperbuatnya. Imam Malik ni dia suruh pergi ajak, jangan buat lagu tu. Dan adalah ia benci mengambil daripada atasnya. Imam Malik tak suka cukur.
misai. Dia tak suka. Dia suka trim bagi nipis. Dan memang Imam Malik, kalau kita baca dia punya biografi, bibliografi dia apa semua, dia akan cerita Imam Malik satu orang yang bermisai nipis. Imam Malik imam hadis, tuan-tuan. Dia imam hadis. Baik, masalah dia kata mencukur misai apa hukumnya? Kata Imam Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin, dan ada pun mencukur misai itu maka tiada datang hadisnya. Dia kata tak ada hadis suruh cukur. Yang ada suruh gunting, suruh trim. Tak ada hadis kata dia yang menyuruh kita cukur akan misai itu. Dan al-ihfa' di dalam hadis itu maknanya ialah hampir macam cukur. Maksudnya kita trim sampai rapat tu. Itu maksud al-ihfa' dalam hadis itu. Bukan maksudnya cukur. Maka sesungguhnya dinakal yang demikian itu daripada satu jamaah daripada sahabat Nabi Ridwanullah alaihim. Setengah daripada mereka itu ialah Ibnu Umar. Maka bahawasanya adalah ia memikirkan sunat menghabiskannya. Ibnu Umar, Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, dia hantam belincin tu misal. Jadi kita hari ni kalau kita buang habis semua pun tak salah. Pasal apa? Ada Ibnu Umar buat macam tu. Kalau kita buat begini pun tak salah. Ramai sahabat buat macam tu. Tak salah pun. Dan telah melihat setengah daripada tabi'in akan satu laki-laki habis gunting misainya. Maka berkata ia, telah engkau beri ingat akan daku, akan sahabat-sahabat Nabi SAW. Bila dia tengok orang buang misai, dia kata aku teringat dekat sahabat-sahabat Nabi. Sebab apa? Sahabat-sahabat Nabi semua mereka tak jenis taruh misai tebal. Mereka semua kalau misai nipis-nipis saja. Aku tengok orang macam ni, aku teringat sahabat Nabi, dia kata. Baik, bawah tu menggunting misai itu adakah boleh tinggalkan kiri kanan? Ini yang kata misai tanglong. Boleh tak boleh kita ni dengan misai ni lagu buang kot ni, lagu sini lagu duk biar tanglong duk gantung. Boleh tak boleh, dia kata. Menggunting misai itu adakah boleh tinggal kiri kanan, dia kata. Kata Zubaidi di dalam kitab dia Ittihafus Sadah Al-Muttaqin, telah bersalah-salahan ulama pada kaifiat ataupun cara gunting misai. Dia tak sepakat tentang benda ni. Adakah boleh digunting dua ujung kiri kanan? Ataupun boleh ditinggalkan ujung kiri kanan sebagaimana yang diperbuat akan dia oleh kebanyakan daripada orang. Dia kata ada. Pak jenis dia buang kot tengah ni satu macam yang tanglong kiri kanan ni ada. Kan? Ada orang buat. Boleh tak boleh? Itu persoalan dia. Okey, boleh tak boleh? Sebab hadis ada bagi tahu kalau buang sebelah tak boleh. Buang sebelah. Maksudnya misal ni dia buang sebelah kanan dia, lagu duk tinggal sebelah kiri. Yang tu tak boleh. Itu ada hadis yang melarang. Baik, now dia tak buang tu, dia buang kiri, dia buang kot tengah ni kiri kanan, tanglong ni duk taruh kiri kanan. Ni pula macam mana? Maka berkata Imam Ghazali di dalam Ihya, dan tiada mengapa meninggalkan gunting ujung kiri kanan misai itu. Imam Ghazali kata tak apa, taruh tanglong ni tak apa. Kiri kanan ni bagi ada tak apa. Bahkan telah memperbuat demikian itu oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu dan lain daripada sahabat dan tabi'in. Sayyidina Umar misai tanglong rupanya. Kan depa ni Arab kan, dia ada jambang. Dia ada jambang. So dia buang tengah ni, ujung ni dia tinggal sambung dengan jambang ni. Itu dibuat oleh Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kita kalau tak ada jambang, tahu lagu ada dua tumpuk tau ni, yang tu dia panggil Pak Haji Nakai. Saya panggil kalau buat lagu tu. Kalau ada jambang tak apa, dia join sekali. Okey. Dan setengah daripada mereka itu ialah Al-Hasan bin Salim. Kerana yang demikian itu tiada menutup dia akan mulut. Yang pentingnya kawasan ni kena clear. Pasal apa? Pasal dia boleh menyebabkan kotor ketika makan. Itu. Kerana jauh keduanya daripadanya. Kalau kiri kanan ni dia jauh daripada area mulut yang kita duk makan. So tak apa, dia kata kalau taruh itu. Dan tiada tinggal padanya, dan tiada berlumuk makanan kerana tiada sampai kepadanya pada waktu makan itu. Kita makan dia tak pi lah sampai kiri kanan ni. Dan telah dimakruhkan oleh setengah ulama akan cukur ujung kiri kanan misai itu, dan memikir mereka itu akan demikian itu bid'ah. Ada sebahagian ulama kata kiri kanan ni tak usah buang. Dia kata biar bagi dia bersambung dengan jambang ada kat tepi ni. Biar. Tuan-tuan tengok imam-imam Masjidil Haram, Masjid Nabawi macam mana depa. Depa sini nipih, sini nanti mai tu dia satu macam nampak. Nampak dia punya Arab kata waqar ataupun waqrun. Waqar ataupun waqrun ni maksud dia apa nak terjemah? Wibawa ataupun hebat.
hebat tu nampak. Kan? Dia nampak kehebatan dia tu. Dalam hadis cerita tentang Nabi Ibrahim alaihi salam, kan? Bila uban tumbuh, dia mengadu kepada Allah. Dia kata, apa ni? Apa ni? Jadi putih-putih ni apa? Diberitahu kepada Nabi Ibrahim bahawa itulah waqar. Itulah kehebatan. Itulah hebat. Uban tu, itulah hebat. Jawab balik Nabi Ibrahim ni, dia kata apa? Rabbi zidni waqaran. Satu riwayat dia kata, Rabbi zidni waqra. Ya Allah, ya Tuhanku, tambahkanlah hebat pada aku. Ya Allah, ya Tuhanku, tambahlah wibawa kepada aku. Kan, jadi kita kalau dia main musim, dia main masa, dia main putih tu, itulah kehebatan yang Allah bagi. Kan? Dan berlaku, kalau tuan-tuan baca sejarah ilmu hadis ni, dia pernah berlaku satu zaman dulu. Ulama-ulama yang masih muda, dari segi keilmuan mereka ni tinggi, tapi umur mereka rendah, menyebabkan respect masyarakat ni ada sikit kurang. Kan, masyarakat kan, kerana dia nak tengok guru yang berumur, baru dia ada respect. Bila dia tengok muda-muda ni, dia sikit ada kurang respect. So berlaku satu musim dulu ni, mereka ni sampai nak putihkan rambut mereka. Ada sebahagiannya yang sampai nak. Tujuan dia apa? Waqaran. Dia nak bagi nampak hebat. Bila dia main dengan rambut, dia kata ni nampak matang dia ni. Maka dia tak sabar nak menunggu umur matang tu. Dia nak dahulu matang daripada tempoh matang dia. Dia benda tu tak boleh. Itu salah. Dia benda ni natural. Tuhan dah atur dah. Dia sampai masa dia akan lalu proses tu. Baik, masalah menggunting misai itu bagaimana kelakuan yang disunatkan. Yang ni kita tak payah baca lah. Dia nak beritahu kata sunat apapun start balik kanan. Kesimpulan dia yang tu. So kalau nak cukur misai pun dia kata start balik kanan. Nak gunting misai pun start balik kanan. Apapun start balik kanan. Sama, semua kanan kecuali tawaf aja balik kiri. Kan saat ni pergi Mekah dia buat bantah pula. Ni kita apa pun mau kanan ni, apa ni duk tawah balik kiri ni, dia seorang pergi duk ronda balik kanan. Saya lagi polis Saudi tangkap bola lokap saja aja. Boleh, yang tu dia memang kiri. Baik, kemudian masalah menggunting misai itu sunat jua. Tetapi ada pula hadis yang menunjukkan atas rupa wajib. Dia kata gunting misai ni sunat, itu disepakati. Tapi ada hadis mai yang sound hadis tu nampak macam wajib kena buang misai. Baik, maka bagaimana rupanya hadis itu? Iaitu hadis dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia, an Zaid bin Arqam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man lam ya'khuz min syaribih falaysa minna. Bunyi cengeng. Maksud dia apa? Diriwayatkan daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Zaid bin Arqam, bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang tak buang misai, dia bukan daripada golongan kami. Dia main hadis tu. Nabi kata siapa yang duk biak misai tebal, duk jadi macam yang disebutkan tadi, falaisa minna. Nabi kata dia bukan golongan kami. Hadis tu menakutkan. Kata At-Tirmizi, ini hadis hasan lagi sahih. Maka nak menjawab hadis tu, dia kata apa? Makna yang kata falaisa minna itu bukanlah ia daripada golongan kami, maknanya bukan ia daripada golongan yang mengikut sunnah kami. Bukan maksudnya bukan orang Islam, tapi maksudnya orang yang tak ikut sunnah Nabi. Kalau ikut sunnah Nabi, misai dinipiskan. Itu sunnah Nabi. Kalau dia tak buat macam tu, dia bukan daripada kalangan orang yang ikut sunnah Nabi. Begitu dia kata maksudnya. Dan tak ikut jalan kami, yakni jalan Nabi. Dia kata, dan jikalau makna hadis itu demikian, maka tidaklah dia menunjukkan wajib, bahkan membuang misai itu sunat jua. Dia kata, wallahu a'lam. Lepas ni insya-Allah kita masuk fil akhzi min al-lihyah, iaitu boleh potong janggut. Boleh potong janggut. Sebab nanti ikut salah faham dia pergi ingat kata buang janggut tu haram.
Jangan ingat lagu tu. Sebenarnya boleh buang janggut. Kemudian dia akan bagi tahu esok ni yang kata janggut tu elok taruh macam mana, apa semua dia akan bagi tahu detail. Kemudian dia mai tajuk fi i'fa'il lihyah. Yakni janggut itu elok kalau dibiar panjang. Kemudian dia akan bagi tahu panjang tu panjang mana, dia akan bagi tahu. Kemudian dia akan mai tajuk fi wad'i ihdar rijlain 'ala al-ukhra mustalqiyan. Cerita orang tidur terlentang, lepas tu dia sila panggung. Tidur terlentang, lepas tu dia berdiri, lutut dia kan, lutut bagi berdiri tu, lepas tu satu kaki kiri naik atas lutut berdiri tu. Itu dia panggil mustalqiyan. Boleh tak boleh tidur macam tu? Dia nanti mai tajuk ni. Ini benda yang melibatkan kita hari-hari kan. Duduk atas bangku sila panggung satu, dak ni tidur ni, duduk tidur tu dia berdiri lutut, satu kaki lagi naik atas lutut berdiri tu. Yang tu dia panggil mustalqiyan. Boleh tak boleh buat lagu tu? Kadang-kadang di masjid dia buat lagu tu, tidur dia mustalqiyan, nampak serempung duduk dah di bawah. Ni yang leceh ni. Yang ni yang tajuk ni baca esok kena pelan-pelan. Dia nanti mai ni tajuk apa, buah rambai, buah apa ni nanti mai habis. Itu kena jaga. Ada dia leceh. Lepas tu dia mai tajuk fil karahiyati fi zalik, larangan buat lagu tadi ni, tidur mustalqiyan itu dilarang pasal apa, dan Nabi buat apa kepada orang macam ni. Kemudian dia kata fi karahiyatil ittija' 'ala al-batni, tentang larangan apa, menerak. Macam mana cara Nabi tegur orang yang duk menerak ni kan. Menerap yang macam mana yang dilarang dalam agama ni, dia nanti mai. Kemudian dia mai satu tajuk yang sangat berguna, apa dia, fi hifzil aurah, cerita tentang perlunya kita jaga aurat ni. Dan ni kalau tuan-tuan ada bini tak mau pakai kelumbung, anak-anak tak mau bawa mai, bagi mereka dengar. Dan kadang-kadang budak-budak ni, bini-bini kita tak mau pakai kelumbung ni pun panggil budak-budak sekali dah, tak mau nak cerdik. Budak-budak ni kadang-kadang kita duk habang dia tak faham. Dia tak faham tu pasal apa tu, dia tak faham. Pasal apa yang kita duk suruh tutup aurat ni, pasal apa dia tak faham. Dia tak tahu apa akibat yang akan menimpa orang yang tak mau tutup aurat ni, dia tak faham. Dia macam-macam lah orang degil ni, dia macam-macam. Degil kerana tak ada ilmu satu. Ada ilmu, reti, tapi degil tak mau nak buat satu. Kemudian saja nak melawan satu. Saja nak melawan satu. Macam-macam lah. Dia punya jenis orang ni complicated. Kan manusia ni dia macam-macam ragam. Agama nanti explain satu-satu. Semalam kita baca hadis di Taman Krian. Satu hadis cerita tentang Umar Al-Khattab. Sayyidina Umar Al-Khattab, dia kata apa? Dia kata wafaqani, telah muwafaqah dengan aku oleh Allah Subhanahu wa taala fi salasin, dalam 3 perkara. Umar kata ada 3 benda yang Sayyidina Umar propose, cadangkan benda tu, tak lama lepas tu wahyu turun sokong dia. Ini tuan-tuan yang kata Umar Al-Khattab ni, yang kata misai tanglong tadi ni. Jangan buat main dengan dia. Dia orang hebat tuan-tuan. Yang kita duk biasa dengar ni hadis apa? Hadis cerita pasal Nabi nak sembahyangkan jenazah Abdullah bin Ubay bin Salul. Saya dah baca banyak kali. Siapa yang pi halang Nabi? Umar Al-Khattab. Yang kemudiannya Nabi sembahyangkan juga. Selepas Nabi sembahyangkan turun wahyu. Lain kali jangan dah, Tuhan kata. Itu pun satu. Tak termasuk dalam 3 Sayyidina Umar kata. Apa dia? Umar kata yang pertama, dia kata, dia mencadangkan kepada Nabi SAW supaya isteri-isteri Nabi ni pakai tudung. Ni hak kita nak baca esok ni. Pasal apa? Dia kata pasal ya Rasulullah, orang yang mai jumpa isteri-isteri tuan ni macam-macam, ada baik ada tak baik.
hak mai ni duk jumpa ni. Kita tak tahu orang yang mai depan kita ni dia hati dia macam mana. Alangkah baiknya Umar kata, kalau sekiranya diperintahkan isteri-isteri tuan suruh pakai hijab. Umar pergi cadang dekat Nabi. Tak lama lepas itu turun ayat daripada surah An-Nur. Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Dan hendaklah orang-orang perempuan yang Islam, yang beriman ini pakai tudung yang menutupi dada-dada mereka. Umar cadang dulu benda tu, pum, wahyu turun mai, muwafaqah. Kan, ni yang kata Umar Al-Khattab ni. Dan ada dua perkara lagi, panjang hadis tu. Jadi hebat Umar Al-Khattab ini. Jadi di antara benda yang kita nak fokus ni apa dia? Soal tutup aurat ni. Perlu kita jaga benda ni. Kita tak sakira lah kita pangkat kita besar mana, kita orang yang macam mana sekalipun. Ini melibatkan soal akhirat. Apa untung kita langgar perintah Allah? Apa untung kita? Kalau akhirat esok nak jadi susah, tak salah. Tak salah. Buat apa yang agama suruh. Malu ke tuan-tuan kalau kita jadi orang besar, bini kita lagu tu, malu ke? Tak malu tuan. Bangga kita. Pasal apa? Allah uji kita dengan pangkat yang besar, yang hebat pun kita masih lagi jadi orang yang pegang perintah Allah. Kita tak malu, bahkan kita bangga. Yang di Pertuan Agong, Permaisuri Agong pakai mini telekong, bangga tuan-tuan. Alhamdulillah. Siapa lagi paling tinggi dalam negara seperti Malaysia ni? Yang di Pertuan Agong, isteri dia mini telekong sempurna tutup, keluar main. Satu contoh, seronok. Dan kita pun serupa. Kalau Allah uji kita dengan bagi kita kedudukan baik dalam dunia ni, pergi jadi ketua jabatan, pergi jadi jadi orang baik dalam satu organisasi, dalam satu jabatan, kita tampil dengan Islam kita, isteri kita tampil dengan imej Islam dan sebagainya. Oh, bangga tuan-tuan, bangga. Kalau dunia pun bangga, akhirat lebih lagi kita bangga. Pasal apa? Kita diuji dengan macam ni punya ujian, kesenangan, pangkat kedudukan dan sebagainya. Kita tak rasa malu. Ada orang dia berasa malu bila dia nak praktis Islam, bila dia jadi orang ni, dia rasa malu. Dia lagi orang kata aku ni, kesian dekat dia. Pasal apa? Dia tertipu dengan ujian yang Allah bagi. Dia tertipu. Semalam kita baca surah Al-Hashr di Taman Krian, dia antara benda dia beritahu yang ni lah. Cerita apabila syaitan ni dia main dekat kita, satu aja dia kata kat kita, apa dia? Ukfur. Syaitan ni dia main kat kita, dia bisik kat kita, ukfur. Hang bantah Tuhan. Itu saja. Kemudian dia bawa satu contoh klasik dalam tafsir Nurul Ihsan yang kita baca semalam. Seorang rahib daripada Bani Israel, dia kata yang bernama Barsisah, walaupun tidak sabit daripada hadis yang terang sahih cerita dia ni, tapi dia satu riwayat yang main daripada kitab tafsir. Dia diuji oleh Allah, dia jadi satu rahib terkenal, dihormati seantero tempat, dan dia ada kebolehan boleh menjampi orang sakit dan sebagainya. Satu hari perempuan sakit mai jumpa dia, syaitan menghiasi perempuan sakit ni, bagi dia kelabu mata, maka akhirnya dia terbabas, dia berzina dengan perempuan yang mai berubat dekat dia ni. Bila dia berzina, syaitan mai pula lagi sekali. Tadi dia mai bagi kelabu mata, bagi rambang biji mata, bagi pi buat benda tu. Dia mai second time, dia kata apa? Dia kata hang dah commit, hang dah buat dengan satu jenayah berat. Hang satu orang yang dihormati dalam masyarakat. Kalau perempuan ni saat lagi dia mengandung, cerita dia mengandung anak hang ni tersebar dalam masyarakat, bayangkan nama yang hang bina sekian lama musnah sekelip mata. Dia syaitan. Barsisah ni pun dia main seram sejuk. Dia kata betul juga, saat lagi orang tahu habis. Dia kata nampak duk buang misai, duk taruh janggut elok sangat. Tengok apa dia ni. So apa jadi? Dia bunuh perempuan tu. Dia dah kena dua dah, terpedaya dengan syaitan.
Syaitan merupa dalam rupa manusia. Dia pergi kepada masyarakat yang ada, dia bagi tahu. Dia kata, hampa tahu dah apa jadi? Barsisa sudah buat benda ni dan dia sudah bunuh perempuan ni. Masyarakat semua pekat pipi jumpa bukti. Mereka nak hukum dia. Sekelip mata lagi dia nak kena hukum bunuh. Syaitan main untuk kali ketiga. Apa dia? Dalam surah Al-Hashr dia kata, ukfur. Lah ni hang kufur dengan Allah, Tuhan hang mengaku aku Tuhan hang. Kalau hang mengaku, aku lepas hang daripada mati ni. Dalam keadaan desperate tu, Barsisa pun dia ingat, tak apalah, aku mengaku pi, nanti esok lepas aku taubat lain, aku minta maaf. Dia ingat lagu tu. Maka dia pun kata, okeylah, tak apa. Elok dia kata tak apa, dia pun mati. Habis dah. Maknanya berjaya syaitan memperdayakan manusia. Ini selalu kita kena ingat dalam diri kita. Jangan langgar perintah Allah. Perintah Allah ni apa tuan-tuan? Quran dengan hadis bagi tahu apa, itu perintah Allah. Jangan langgar. Pasal apa? Langgar itu memungkinkan kita jadi lagi